Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, insyaAllah. Okay, good. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita baca doa dulu. Saya kita tolong komen ya dekat TikTok dan page. Okay tak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma ya Allah ya Tuhan kami. Tambahkanlah ilmu, iman dan amal kami. Hubungkanlah kami di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dalam segala urusan hidup kami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, alhamdulillah. Adalah dekat page memang langsung tak boleh. Macam biasalah, dia memang tak boleh pun. Okey, so kita rakam saja nak. Dekat TikTok dia kata okey. Okey tak apa. Okey, kejap. Okey, apa Quran muka surat apa? 170. Tengok Al-Quran tu 170 ya. 170 Al-Quran, insya-Allah. Okey, jom kita baca nak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirah inna hudna ilaik. Qala azabi usibu bihi man asha wa rahmati wasi'at kulla shay fasa'aktubuha lilladhina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladhina hum biayatina yu'minun. Alladhina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal ladzi yajidunahu maktuba wa nahu yajidu alladzi yajidunahu maktuban 'inda
والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا إصرهم salah ke? Oh, dia naik petan. Yang mana lah ni kat mana ni? Faladzim. Pantau nak tengok sama tu. Okey, tak apa terus. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur alladhi unzila ma'ah wattaba'un nur alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Qul ya إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى بالحق وبه يعدلون. صدق الله العظيم. Okey, TikTok pun line putus-putus juga. Memanglah ni masalah sangat tu. Kan? Dia punya line petang ni tak ada rezeki nak pergi kuliah. Nek Nodi kata. Okey, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa nama, Kak Kiyah tadi minta tolong buat ayam kat Ustaz. Minta Ustazah buat ayam. Ustazah bukan tak mau buat. Tak ada. Jangan bagi Ustazah mulu. Saat lagi Ustazah jenuh pergi cari botol pula. Apa ni, antum saya dah ajak kan, bubu biah kan, insyaAllah antum baca Fatihah pun boleh baik insyaAllah. Tapi kena yakin. Saya ni kan 2-3 hari ni saya penat loh. Saya tak tahu, saya penat sungguh lah. Saya lama dah tinggal Umairah. Dia baru 2 hari kan saya tinggal Umairah tu. Tapi kan badan kita ni bila dah tak ada hormon estrogen, jadi kita perlukan suplemen lah. Bila kita perlukan suplemen, kita tak ambil suplemen, letih tak? Letih. Ya Allah, saya penat semua. Saya satunya bila saya buat live, ramai orang tengok, dia energi kita tu lagi ramai sungguh. Sebab tu bila saya habis bengkel solat, saya penat. Lagi ramai saya punya audience, lagi letih saya. Sebab sebenarnya energi tu dah diserap. Energi saya seorang 200 lebih tu serap, 300 lebih tu serap. Jadi saya lah ni kan dah buat live dekat TikTok. Bila saya buat live tu, patut saya rasa penat semua lah. Kadang-kadang kita rasa macam energi apa lah, energi kan. Tapi betul tak aura kita tu, bila kita buat live,
Kalau saya buat kelas online, ada pelajar 12 je. Ada 40 je. Tapi bila kita buat live, dia ada 1,000, 2,000, 3,000 yang tengok. Memang ada rasa beli. Penat sangat. Saya penat sangat 2-3 hari ni. Apa tu hari ni ambil dalam Humairah tu. Memang kena ambil, saya tak boleh tinggal. Kalau saya tinggal memang saya penat. Jadi ni line tak elok lah. Line okey tak? Dekat TikTok okey tak line? Ada yang kata, Ustazah saya makan buah oren je, saya tak makan suplemen apa pun. Oren lah, kau duduk di mana? Duduk rumah seorang je, saya duduk mengajar dengan masak dengan berjalan mem kan. Makan oren je tak apalah duduk di rumah. Kita ni keluar ramai, nasib baik dah driver tu. Kata kat abang nasib baik lah abang jadi driver ni, tak larat nak drive. Penat. Tu kalau cuti no, kalau cuti saya tahu saya seronok apa. Saya duduk atas katil. Saya duduk atas katil. Saya seronok saya kalau cuti saya duduk atas katil. Kalau CPKL pun pahari atas katil. Sampai suami kata tak keluar ke, main tengok-tengok TV ke, main dengan cucu. Cucu yang main kat kita dia tak mau. Pasal kita tak pergi manja dengan dia. Yang suami tu main letak cucu kat sebelah dia, tengok saya atas bawah. Tok Wan tak apalah, Tok Wan duk ligan dia kan. Tak mau, tak apalah, tak. Cucu tak mau pun tak apa, nak tidur aja. Dah pergi keluar. Aduh, ya Allah, ya Tuhan, subhanallah. Okey, alhamdulillah ya. Syukur pada Allah, Allah bagi kekuatan, Allah bagi kesihatan ya. Kita kena cari tak mana celah boleh sihat, boleh kuat ya. Nak kata warga meh dak lagi, tapi dia punya tak larat tu boleh tahan jugalah. Lepas tu tak apalah, yang pentingnya lagi sihat, lagi kuat, bagilah manfaat pada orang ramai. Sebenarnya manfaat tu diri sendiri juga, no? Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita diberikan kesempatan untuk duduk bersama-sama dalam majlis ilmu pada petang ni. Taman syurga, duk tengok orang duk raudhah dekat Madinah ya, berpusu-pusu. Tak apalah, kita main raudhah di sini pun tak apalah, insya-Allah ya. Kita main raudhah di sinilah. Masuk je taman syurga tenang, malaikat penuh, duk aminkan. Duk siapa punya phone tu? Ni orang baru. Oh ya ke? Duk di mana? Kat Mentalun. Main dengan siapa? Main seorang? Oh, macam mana tahu ada kelas ni? Ada kawan abang. Oh, kalau orang main seorang ni bagus, no? Orang setengah dia tak ada kawan, dia tak main. Dia passion nak dia nak bergendang. Kau tak boleh pergi main kes solat, kawan kau tak pergi. Tadi ada seorang dia dah bayar dah tu dekat Shah Alam. Minta maaf lah Ustazah, kau tak boleh nak pergi. Dia buat dah, dia kata. Saya pun tak buat dah. Lepas tu, pasal apa? Ni, tak tahulah kau tengok ke tak, jangan marah lah, saya sembang je. Saya sembang nak bagi contoh, takut domai lagi. Ni, anak menakan mengunjung, apa ni? Bukan Minang lah, Minang. Menengok apa? Dia guna perkataan apa tak? Tu saya kata, kau janganlah aku Nuri ni, jangan duk kacau dengan bikin solat. Saya selalu nasihat anak murid saya kata, nak mengaji Nuri, nak Nuri lah kok. Kalau Nuri tu kok tak ada berjalan. Kita kalau mati, kalau anak menakan kita doa kat kita benda, dia tak ingat pun kat kita. Anak sendiri pun tak doa kat kita. Kak main mengaji kata, ni bab semayang ni, bukan boleh main-main. Lepas tu saya nasihat dia panjang kan. Saya kata apalah, saya hormat keputusan kak fikir macam mana kak habang kat saya tak kisah. Lepas tu dia kata, saya duk fikir macam tu juga. Nasib baik lagi dia setuju. Kak duk fikir lagu tu juga. Kak kenuri dengan mengaji, kak main mengaji. Saya kata, kau berapa kali main dah ni? First time ke Jana? Dia kata, first time Ustazah, sebab hari tu operate mata. Saya kata rupanya kak banyak ujian nak main mengaji tu. Hari tu operate mata ni tembung gunoi pula. Lah kak main mengaji, saya kata. Ustazah doa bagi kak sihat lah. InsyaAllah. Jangan lah. Syaitan ni dia macam-macam bentuk dia nak halang kita. Aduh. Dia kok tu, dia kok ni. Kalau kata mati tu tak ada mengaji Jana. Hak kenuri tu Jana. Dia ingat benda no. Anak pun berapa hari nak doa kat kita no. Kita kan muda dah tau. Dengan letih lagi.
Baik-baik, insya-Allah nah. Sayanglah buat pilihan yang tepat, yang terbaik. Saya kata kak mai tak rugi kak. Kak tak rugi mai. Mai dulu. Insya-Allah. Okey, alhamdulillah hari ni kita bab fiqh. Bab fiqh ni masuk fardu ain juga. Muka surat apa Kak Bidah? 50. 54. Saat 50, saat 54. Okey. Tajuk. Benda yang boleh buat istinja, benda-benda yang tak boleh, benda yang boleh, dan benda yang boleh. Maknanya yang muka surat, kejapnya. Okey. Okey, istinja. Istinja nah. Okey, istinja. Erti istinja kita ambil sikit atas. Nah. Erti istinja ni menghilangkan najis atau mengurangkannya dari tempat keluar kencing dan air besar. Bab istinja pun diceritakan dalam hukum fiqh. Ya Allah, cantiknya Islam. Cantiknya Islam. Mana ada agama cerembang basuh najis ni? Tak ada. Melainkan Islam saja. Sebab Islam agama bersih. Agama suci. Jadi nak basuh najis pun ada dia punya syariat dia. Erti istinja adalah menghilangkan najis atau mengurangkannya daripada tempat keluar atau air besar. Kalau kita buang air besar, air kecil dipanggil qada hajat. Jadi lepas kita buang air besar, air kecil, maka kita kena menyucikan najis tersebut, menghilangkan najis ya. Menghilangkan najis dia ada dua lah, menghilangkan zat najis, menghilangkan sifat najis. Menghilangkan zat dan menghilangkan sifat. Kalau kita guna air, dia hilang zat dan sifat. Kalau kita guna selain daripada air, yang disyariatkan iaitu batu, dia menghilangkan zat saja, sifat tak hilang. Sifat tak hilang. Jadi sekarang ni kita nak tengoklah perkataan istinja diambil daripada perkataan an-najah, iaitu selamat dan juga terhindar daripada penyakit, atau diambil daripada perkataan an-najwah, iaitu tanah yang tinggi, daripada perkataan an-najw, iaitu sesuatu yang keluar daripada dubur yang dinamakan istinja daripada sudut syarak. Kerana orang yang beristinja berusaha untuk melepaskan dirinya daripada sesuatu yang menyakitkan. Okey, hukum istinja adalah wajib. Maka siapa yang qada hajat tak basuh, tak cuci, hukumnya haram. Istinja hukumnya wajib. Jadi apakah benda yang kita boleh guna untuk kita istinja? Yang inilah tajuk hari ini ya. Okey, harus istinja dengan air mutlak. Harus istinja dengan air mutlak artinya harus, bukan wajib. Harus guna air. Tak wajib ni, harus guna air. Ia merupakan hukum asal dalam menyucikan najis, dan harus juga istinja menggunakan semua benda yang kesat, lagi keras, lagi kesat, boleh menghilangkan najis seperti batu, daun dan seumpamanya. Kalau ikut daripada hadis Nabi SAW, dalil dengan batu. Yang kata daun ke kesat ke ertas ke apa semua tu, kias kepada batu tadi. Kalau ikut daripada hadis, cuba tengok di sini. Nabi Al-Bukhari dan lainnya telah meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, "Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaita fa amarni an atiyatiyahu bi thalathati ahjarin." Nabi SAW telah datang ke tempat yang rendah untuk qada hajat, lalu baginda menyuruh aku mendatang kepadanya 3 batu. Tak sebut daun, tak sebut kertas, tak sebut benda kesat, Nabi sebut batu. Okey, jadi maknanya istinja dengan batu tu adalah salah satu daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat nabi-nabi terdahulu ayat saja. Mai Nabi Muhammad SAW, baru Nabi Muhammad SAW ada syariat suci najis dengan batu. Jadi dulu kalau tak ada ayat, tak boleh istinja. Sebab dengan ayat aja boleh. Kita pula dengan ayat, paling afdal ayat lah. Sebab apa paling afdal ayat? Sebab ayat boleh hilangkan zat dan sifat. Zat dan sifat.
Kalau batu dia hanya menghilangkan sifat, dia hanya menghilangkan zat, tidak menghilangkan sifat. Tapi boleh tak? Boleh. Walaupun kita duduk di tepi lautan yang banyak air. Laut mestilah banyak air kan? Tapi dia kata, rasa sejuk lah, tak malah nak pergi basuh air dengan nak pergi basuh istinja dengan air sebab sejuk sangat. Maka dia kata, aku nak guna batu. Boleh tak? Boleh. Pernah tak buat? Tak pernah. Tak pernah, rasa geli lah. Tak rasa geli kan? Okey, pernah tak istinja dengan tisu? Semata-mata. Pasal kita ayat banyak. Tapi kita kena belajar. Sebab boleh tak kalau kita duduk di rumah kita serupa akhir tu. Orang kita panggil akhir tu. Kita kan panggil akhir. Akhir amoy kan? Akhir amoy. Apa tahu tak akhir amoy? Mereka kata lain putui. Mereka kat TikTok. Ni Fauzia okey tak lain? Fauzia duduk kat luar. Lain okey tak Fauzia? Istinja dengan batu syariat. Terima kasih Muzahar semalam hantar Ustazah Asamku. Mana dia Sumayah? Sumayah Khafa. Sumayah tolong bagi apa nama? Okey Ustazah. Liana apa? Eva kata. Eva kata okey Ustazah. Zila Syed kata okey. Okey, lain okey nah. Barakallahu fi Muzha, murah rezeki insya-Allah. Okey, amin. Okey, pernah tak jadi kita duduk di rumah, pilah beli tisu tandas, duk beli tak tisu tandas? Tak pernah. Beli. Duk beli ada di rumah lah. Kan beli tisu tandas duk lap mulut. Tisu juga. Lap dapur. Takkah hancur? Apa dia? Office. Pakai lap tu basuh balik ataupun basuh baru lap. Kita passion ambil tisu. Depa duk tanya orang tu, kenapakah wanita suka masuk tandas bawa tisu? Depa buat cerita pula tanya pasal orang perempuan suka masuk tandas bawa tisu. Sebab dia tak mau berlengah. Dia basuh, dia lap. Patutnya ikut sunnah. Lap dulu. Lap dulu. Ambil sunnah, lap dulu. Pasal berat geli pula. Katai. Menyam. Dia menyam lah kan. Saya beli tisu dapur spare. Saya beli tisu dapur. Ni cerita tisu tandas. Kita basuh baru lap. Mana kita basuh baru lap, kita tak dapat pahala. Kita tak dapat pahala sebab kita cuma nak bagi hilang berlengah tu, nak bagi keselesaan. Sepatutnya tisu tu kita masuk tandas buat pahala. Ambil tisu tu kan dekat RNR kan banyak tisu. Ambillah tisu tu, ambil 3 helai. Kan dia partition. Tarik satu, 3 helai tu habuan untuk lagi nak dapat sunnah tu. Hak lagi tu apa habislah tisu kat tandas tu. Pergi tarik satu lagi habuan nak lap lengan. Apa dalam lengan? Dia syarat dia kena 3. Dia kena menikah. Menikah tu mana 3? 3 bagi 3. Dia kan pendek-pendek. Dia kita tarik satu, dia kan pendek-pendek kat moh pun. Pak segi panjang. Dia panjang. Dia kalau kita beli dia pendek. Kita beli dia pendek, hak tisu tu panjang. Kak koyak 3. Kak koyak 3. Kalau kita lap dengan benda yang kesat ni, dia kena 3. Kalau batu boleh 3 penjuru. Apa pun tonyoh sampai merah. Orang suruh tonyoh bagi hilang zat. Apa tonyoh lagu tu lecak lah. Jangan melecak. Ni lap lagu tu pap. Sagi hujung pula pap lagu tu. Sagi pap lagu tu. Mana kan bukan sampai ni kau orang baru ke? Mai dah kata ni. Oh mai dah lama tak mai kot. Aku rasa kenal lah. Jangan main. Mari kita cari siapa orang baru lagi. Scan kan. Medah itu Medah awak ni. Duk lari-lari siapa? Tak ada. Hak tu je baru. Ni tak sad dah kata Medah. Ni kau ni je baru.
tu seorang lagi. Saya dah nampak dah seorang lagi tu. Baru main hari ni ke? 2 kali dah. Minggu lepas main. Macam pernah tengok dah minggu lepas. Okey, tak apalah. Ustazah Cham no. Cham, saya duduk tengok depan ni. Tak letup lagi. Nama tak pernah ingat lah. Nama banyak kan. Nama tak pernah ingat. Ada murid Cham. Okey, jadi maknanya 3 tisu tadi kita masuk tandas, kita lap sekali. Lap sekali. Lap sekali. 3 kali tu syarat dia 3 kali tu cuci lah. Batu besar mana pun tak apa. Dia kiranya janganlah. Janganlah hak yang polis dalam cerita Piramli tu nak pi pelangkung kepala hak duduk dalam penjara tu. Apa dia cerita abang-abang. Mak abang pencuri tu. Kak, batu tu cerita dia kias pada tu tisu lah. Kak, batu tak set. Kak, batu tak ada. Batu tak usah bawa kan lah. Batu jangan bawa. Ambil tisu saja. Okey, ambil tisu saja. Okey, saat-saat kita ambil dulu nak. Okey, cara yang paling afdal adalah beristinja dengan batu. Ni batu kita macam lupa set. Saya sebut juga batu tu. Tisu. Kita kata tisu lah. Ada kat siapa dalam beg dari batu ni? Tak ada kan? Tisu ada lah. Tak payah kumpul dengan batu. Kak Mahkamah kata kumpul bagi apa? Kak kata apa kumpul bukan kumpul. Rumpun. Tak payah rumpun macam batu. Kak jangan buat rumpun dia jadi batu pula. Tak apa. Dia maknanya kias dia pada kesat. Kias dia pada kesat. Kalau kita ambil kertas pun kertas yang kesat. Kalau macam kita balik buku dulu kan, kita balik dulu buku kertas minyak warna coklat tu kan. Dia ada bahagian kesat, ada bahagian licin kan. Hak di luar tu licin ke kesat? Hak di luar tu licin, hak dalam kesat. Hak kesat di luar tu boleh, hak dalam tu boleh pakai. Hak di luar tak boleh pakai. Ni kalau kertas kita ni licin ni. Kertas kita tulis ni licin. Okey, tolong bagi report. Ustazah kalau dengan report tiada berpisah tiada. Habang kata mai. Report berpisah tiada. Tulis itu. Assalamualaikum Ustazah. Saya daripada kelas mana? Saya siapa dia mai. Macam tu. Masa lagi malaikat tak nampak apa mai? Apa tulis? Okey. Jadi dia kata, jadi mana saya bila saya sebut batu, antum cuma bayangkan tisu. Batu juga. Tisu. Dia mengaji betul lah. Mengaji betul lah. Sekali hampa pergi balik rumah duk rumpul lah si tisu tak ni jadi batu. Poh dalam beg kelepuk jadi batu. Jangan. Okey. Saya mai ustazah. Okey, cara yang paling afdal adalah istinja dengan batu dan seumpamanya terlebih dahulu. Sebab tu saya kata bila PR&R kita ambil gak tisu tapi tisu lah kita guna. Tak tahu no? Apa lagu tu? Kena bagi tahu lah ni nak abang bagi tahu. Jadi makna kata lain kali ambil tisu hawan dapat sunnah. Ambil tisu, potong kerat bagi 3, ambil lap. Lepas tu lap 3 kali, basuh banyak. Lepas tu tisu habis lap dengan seluar dalam. Habislah basuh. Sok kabang pun kesat juga tu. Tajam tu. Sok kabang dia tajam juga. Lekat ing apa? Lekat ing, tapi ing tu bukan najis, tak ada masalah. Tak ada dah sok kabang lah, ni semua dalam ni online. Tak ada sok kabang, tak ada dah. Spare dalam handbag nah. Okey, kemudian dia kata lagi sekali, cara paling afdal adalah disinjak dengan batu dan seumpamanya terlebih dahulu, kemudian baru guna air. Lepas ni dah belajar tu. Masuk tandas, nak baca doa masuk tandas. Kalau R&R, jangan hak muka depan tu, hak bilik ayam, hak janban yang kita nak masuk tu. Masa tu lah kita suar kaki kiri dan kita baca doa masuk tandas. Bukan baca masa nak masuk pintu depan tu.
Masuk pintu hak tandas kecil-kecil tu. Lepas tu dah tak selesai dengan tu, dapat lagi ambil tisu pula. Cantik ya. Cantik. Kalau tisu tak ada satu je, buat 3 penjuru. Nah, tisu buh dalam beg banyak-banyak dah senang. Satu roll. Dah paket kecil tu, ambil lap selai tahu, ambil lap selai tahu, ambil lap selai tahu, baru basuh dengan ayam. Macam gitu. Lepas tu dia kata, ini kerana batu boleh menghilangkan zat atau air najis tersebut, dan air pula digunakan selepasnya menghilangkan kesannya tanpa bercampur dengan zat najis tersebut. Maknanya air boleh menghilangkan zat dan sifat. Tapi batu, saya kata batu, antum terus tergambar tisu ya. Batu atau tisu tadi menghilangkan kan duk kata dah. Zat. Abang mampu merayan ni. Duk merayan macam mana? Masuk lagi nak lap. Zat sifat apa dah? Duk fikir lagu mana. Okey? Jadi sekiranya ia hanya ingin menggunakan salah satu daripada keduanya, makanya ayam saja tu lebih afdal lah. Kalau nak guna satu. Kalau nak guna 2 pun dapat pahala sunnah, sebab yang apa ni si tisu tadi ni. Okey, kemudian dia kata sekiranya ia hanya menggunakan batu atau seumpamanya, maka diisyaratkan benda yang digunakan itu adalah kering dan ia digunakan sebelum najis keluar daripada kubur dan dubur itu menjadi kering. Jadi maknanya lepas kita qada hajat, dandan tu juga kita lap dengan tisu. Dan tu juga kita lap dengan tisu. Okey. Dia tak boleh tunggu sampai dia kering lah. Makna dandan tu lah. Kita basuh, kita lap. Dan diisyaratkan juga najis yang keluar itu tidak melewati mengalir keluar daripada papan punggung atau kepala zakar atau tempat keluar kencing orang perempuan. Juga diisyaratkan najis tersebut tidak berpindah daripada tempat yang terkenanya najis ketika ia keluar. Begitu juga diisyaratkan bilangan batu atau benda-benda lain yang boleh dibuat istinja tidak kurang daripada 3 biji, dan sekiranya masih belum bersih maka ditambah bilangannya dan disunatkan menggunakan dengan bilangan yang ganjil seperti 5, 7 dan seumpamanya. Contohnya kalau kita nak gunakan tisu ataupun batu, dia isyarat 3, ataupun kalau batu 1, 3 penjuru. Kalau batu tu 1, 3 penjuru. Kalau batu tu, kalau kita nak gunakan batu lebih pada 1, makna kena guna 3. Tapi kalau 3 pun tak mau bersih lagi, makanya guna lagi sama ada 4 dah memadai dah. Cuma tambah 1 lagi sebab nakkan ganjil. Nakkan ganjil. Jadi makna ganjil tu lebih baiklah. Kalau 3 tu dah memadai dah, okey, tak payahlah 3. Kalau dah bersih, okey dah. Kita bukan tu, saya kata kita bukan lap ataupun kita bukan istinja dengan batu macam mana istinja dengan ayam. Jadi maknanya kalau kita lap, kita sekali kita istinja dengan batu tu, zat tu dah habis, kira okey dah. Tapi 3 kalilah. Bukan kita tonyoh. Memang tak akan boleh punya, sebab dia kesat. Sekadar hilangkan zat. Sifat memang ada. Cuba kita jari itu, kita cium. Ada bau. Itulah sifat. Memang ada, tak ada masalah. Boleh. Lepas tu kan duk hangatlah pergi semayang kan. Lepas tu pergi sinjak dengan batu, betul pergi semayang. Lepas tu peluh lalu ke celah tu. Lepas tu kan duduk kain kita tu bau. Kita duduk tu kain kita bau, dimaafkan. Tapi kain tu kena basuh lah. Kalau kita nak semayang, kain tu kena basuh. Si tempat yang tadi yang kita mengalir air yang tadi dah bercampur dengan najis tu, tak boleh dimaafkan. Ada pula pandangan kata kalau dia tu duduk atas kaki kita, member sebelah tu dia istinja dengan batu, lepas tu dia pergi mayang-mayang pergi duduk atas kaki kita, tapi dia istinja dengan batu, adalah kesan kat kita tu kan, sebab kita dah dia duduk kat kita kan, maka dia kata semayang sebelah pun batal. Pasal dia untuk diri dia je, bukan untuk kita. Tapi ada yang pandangan kata tak batal.
Dia haru sungguh. Dia haru sungguh. Jadi maknanya tak apalah, cerita dia boleh je istinja dengan batu, tak ada masalah dengan tisu lah, tak ada masalah nak istinja dengan tisu. Cuma apa nama kes-kes tadi pun ada pandangan lah. Okey. Okey, istinja ni ada 3. Pertamanya, air yang suci lagi menyucikan. Itu yang pertama. Air yang suci lagi menyucikan itu lebih baiklah. Air mutlak lah. Yang kedua, atau yang kedua 3 biji batu. Atau yang ketiga, 1 biji batu tetapi 3 penjuru. Antum kena ingat, hak ni lah alat-alat istinja. Tak ada masalah. Ada 3 lah. Pertama tadi, dengan air yang suci lagi menyucikan. Yang tu semua orang tahu lah, istinja dengan air. Atau 3 biji batu. Atau 1 biji 3 penjuru. 1 biji 3 penjuru. Besar lah batu tu. Okey, kemudian dia kata di sini, begitu juga diisyaratkan bilangan batu atau benda-benda lain yang boleh diistinja tidak kurang daripada 3. Kalau batu 3, kalau tisu pun 3. Jangan sekali lah, lap sekali. Mungkin Cina dia lap sekali kot. Kita tak boleh, syariat kita 3. Beza kat situ lah. Kita kena 3. Tapi kalau 3 tak cuci lagi, tambah lagi. Tempat keluar najis. Kalau meleleh, tak boleh. Dia kena guna air. Syarat dia, dia tak ada masuk bilik air. Dia dah terkencing dah, meleleh sampai ke bawah tu, kan nak ambil ke batu tadi daripada kaki naik pakai atas. Tak boleh lah. Hak tu kes tu kena guna air lah. Tak ada punya nak terkencing daripada pintu depan ni. Punya lari sampai bilik air. Tak ada nak beramuk. Tu cerita tak ada air tu dah darurat lah tu. Kok mana pun dia kena semayang wajib. Lah ni dia kencing masuk bilik air tak ada. Kawan meleleh dah. Kalau tak meleleh tadi, bolehlah riau pergi kat nak ambil saya kitchen towel apa ke tisu-tisu bilik air dapur ke. Mak nak lap ni, kira dia tak meleleh lah. Tapi mak dia merah dah. Tak ada nak buka jamban tertutup kan, jamban tutup. Kawan jamban tu tak ada buka. Allah. Duk kepit dah. Lepas tu ke, kalau kes lagu tu tak boleh lah dengan batu. Tak boleh. Memang tak boleh dengan batu. Batu dia ada syarat. Atau kalau gitu macam mana nak buat tu? Buat macam mana? Lagu tu lah. Lap dengan kain tu. Lepas tu time semayang, kena semayang tak? Kena. Sebab yang menyucikan najis tu syarat sah semayang. Syarat wajib ada tak? Cukup dah syarat wajib. Islam balik berakal semua dah ada. Wajib semayang, qada balik lah. Bila ada ayat lagi masuk, qada balik. Jangan kata pula, nak tak mayang, nak buat macam mana nak mayang najis tu. Tak mengaji, aku suruh mengaji, tak bombay. Lagu tu lah. Nak buat hukum sendiri lah. Tak boleh lah, kena ngaji, kena semayang. Kena semayang. Okey, line okey nah? Line okey nah dekat TikTok, alhamdulillah ya. Okey, faham nah? Okey. Okey, Al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khalaa fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan fayastanji bil ma'. Dia kata apa? Apa dia tu? Tak okey, putih-putih. Tapi ada orang kata okey. Rasulullah SAW bersabda, masuk ke tandas dan Rasulullah SAW masuk ke tandas dan aku bersama seorang budak yang sebaya dengan aku membawa sebekas kecil air dan sejenis batu sebenarnya besi yang pendek. Lalu baginda istinja dengan air. Jadi maknanya air lebih utama, lebih afdal. Air lebih afdal. Kok mana pun air lebih afdal.
Tapi kalau nak guna satu, ayak lebih afdal. Kalau nak guna dua-dua, apa sama ayak dengan afdal lah. Cuma kalau nak guna dulu si tisu dulu, qiyas pada batu, baru nak ayak. Kalau nak guna dua-dua. Dia dapat kelebihan sunnah tu. Ya. Kau tak molek pun tak apa. Ayak tak ada, Kak Kia kata. Lepas tu ayak kencing meleleh tu boleh nak lap dengan kain. Lepas tu nak lap dengan apa? Lap dengan kain lah kau pun. Tu kan nak takkan nak biar dia mabuk. Lap dengan kain tak cuci juga tu. Cuma takkanlah nak biar ayak kencing tu. Lap dengan kain, saat lagi ada ayak, basuh lah. Boleh nak? Semayang kau tak apa, kau lap kau pergi semayang dah ayak apa pun tak ada. Nampak macam mana? Kena semayang lah juga. Dah ayak tahan buat yang mutlak. Pasal apa masalah ayak tahan tu? Celup bukan ayak mustakmal. Ayak mustakmal adalah bekasan air mengangkat hadas. Maknanya sama ada wuduk yang pertama ataupun mandi hadas. Selain tu celup ke apa ke anak terjun dalam tu, tetap juga ayak mutlak. Tu kena faham tu Pak ayak tu. Kita kira celup tu bukan mutlak dah. Tak apa. Selagi bukan bekas daripada ambil wuduk yang pertama dan juga bukan bekas mandi hadas. Jadi ayak tu tetap mutlak. Ataupun kalau dah masuk najis, dah jadi ayak mutan najis. Kadang-kadang kita bila orang kata tak ada ayak, baru ni dia faham tak ada ayak kan. Lepas tu mereka kata tak jadi tu. Tak jadi. Kita pun tak ada harus nak buat apa dan kulak dalam besen punya berlambut ayak tu. Kita punya tadah, dia pun kata tak jadi. Tak apalah, bagus dah juga. Sekali buat basuh-basuh baju lah. Nak ambil uduk pun tak apa. Jangan risau tau ambil uduk. Sebab ayak tu adalah masih lagi ayak mutlak. Selagi tidak ada bekasan daripada ayak mengangkat hadas. Sama ada angkat hadas kecil atau hadas besar. Hadas kecil tu maknanya yang basuhan pertama tu. Ambil uduk tu. Macam mana? Siapa yang tanya ni? Angkatlah tangan. Tak apa. Yang 20 tu kira najis. Kalau najis masuk dalam tu. Najis masuk dalam satu bekas. Bekas tu mesti kena 2 kolah lebih. Kalau tak berubah lah. Kalau tak berubah lah. Dia kalau tak berubah pun masuk najis. Dia tetap najis. Maksudnya tadi ni, kalau yang celup tadi ni, kata macam ni kan. Ni ayak ni kan ayak minum kan. Lepas tu saya celup macam tu. Ayak ni boleh minum lagi. Dah ambil wuduk pun boleh ayak ni. Ayak ni pun boleh ambil wuduk lagi. Kan tangan saya dah najis. Bukan jadi ayak mutan najis. Dan saya pun bukan boleh, ayak ni tak akan jadi ayak mustakmal. Sebab saya bukan bekasan wuduk ataupun bekasan mandi hadas. Jangan risau. Kalau ayak tadah tu jangan risau. Boleh nak? Masuk tak cicak habis tu tak kira atas bawah ni tadah ni. Jadi kira tadah ni, dia kira tadah. Masuk tak cicak dalam kolam. Nampak tak tak cicak tu? Tak nampak? Tak nampak tak ada apa. Nampaklah tak cicak duduk dalam kolam. Tapi ayak tak suka duduk kolam. Maka ayak tu pun tak najis lah. Okey dah. Kau pening lagi. Kuat sikit Kak. Apa ni Kak Kia? Bismillah. Boleh. Kalau tak masuk najis boleh ambil semayang. Contoh saya wuduk pertama ni, contoh saya basuh muka kan. Saya basuh muka, ayak hak meleleh daripada saya ni lah yang jatuh dalam bekas tak cukup 2 kolah yang tu yang jadi ayak mustakmal. Kita mengaji dah ayat tu. Tapi kalau ada soalan tanya pilih. Boleh juga untuk kita ulang kaji. Kita tak faham. Kalau kita tak ada ayat, kalau ayat tak ada, kita tak ada ayat, jangan siapa duduk macam tu.
Oh, abang muat ambil wuduk. Oh. Ha? Tutup ah. Warning oh. Hak ni jangan duk siapa duk ni kacau. Roh lah. Ya. Kalau ayah nak ambil wuduk tu, kalau cucu celuk, tak ambil dah lah kan? Hak tu lah fahaman kita tu. Lama dah duk faham lagu tu tu. Walaupun main mengaji dah tu tu. Aduh, ya Allah, ya Tuhan, subhanallah. Sungguh Ustazah. Ustazah, kolam tu besar mana asas dia? 2 bola. Tengok balik. Kita pun lama dah tak kira Perhati Baghdadi apa tu ni. Tengok Ustaz. Tinggi lebar ni satu suku hasta. Ni satu hasta kan? Ni satu hasta kan? Satu suku hasta, satu suku ambil kat sini ni. Dalam, lebar, kok panjang, kok apa semualah. Mau dalam tu satu suku hasta. Hak nu lagi. Tu maknanya tu satu ni lah. Atau kita ada kata saya bagi dah. Apa tengok sat nota berapa tin ayat. Kalau rumah taman macam mana Ustazah? Nak macam mana kalau ada kolam tak cukup 2 kolam? Ketuk buang lah. Kacau. Buat tek cicak duk betul apa? Duk berberak aja. Berapa? 270 liter sama dengan berapa tin? Ada sulit tak kata ni? 10 hingga 15 tin. Awak beza banyak kan tu? 10 hingga 15. Hampa pergi Google lah senang. Hampa pergi Google lah. 270 liter. Hampa pergi ukur. Ustazah, kalau simpan ayam dalam baldi tu, kucing ada minum, kira masih guna wuduk kan? Kut tak sat duk abang dah. Lagan siapa lagi nak minum abang ya? Lah duk abang dah. Ayam tu kekal ayam mutlak, melainkan ada campur ayam bekas wuduk yang pertama ataupun mandi hadas. Apa jangan tanya dah. Cucu celup ke, cicit celup ke, suami celup ke, dia basuh janggut dia ke, dia tetap mutlak. Saya pun buang dah kolam sebab cicak suka berak. Sungguh saya pun tak ada. Saya buat rumah pun saya dah tambah semua, jadi saya tak buat kolam dah. Pasal tu lah, pasal cicak suka berak. Bila cicak tu berak habis, dia dah jadi mutan najis. Kadang-kadang tak nampak tu. Dia keledak, kita pun tak tahu mana satu. 22 tin satu kolam. Betul ke tu? Ustazah, kalau air tadahan itu terkena hadas kecil. Apa dia? Kencing ke? Hadas kecil boleh tak buat mandi? Tani buat bengkel solat pula tambah. Hari tu kita buat dah kan? Tapi siri yang pertama kan, bab suci najis kan, kena buat lagi rangkuman lain pula, tambah lagi siri yang kedua dan rangkuman hak lama. Biasa lupa dah hak lama tu, buat lain pula. Okey, hampa sembang tu istinjak benda lepas ni. Kata buat ayam istinjak benda. Okey, faham tak? Buat bengkel solat, buat hadas pula. Okey, sekarang ni macam ni. Abu Dawud yang lainnya telah meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, apabila seorang kamu pergi ke tempat qada hajatnya, maka hendaklah dia membawa bersamanya 3 biji batu, sebab dulu tak ada ayam. Dulu tak ada ayam untuk dia beristinja dengannya, sesungguhnya ia membadai. Mungkin kita boleh jugalah dalam beg kita tu mesti kena ada lebih daripada 3 helai tisu. Jangan tisu halak makan nasi kat sana. Tisu elok lah, tisu bersih lah, tak ada berminyak dah semua. Tisu lain yang kita tak tepi khabuan untuk kita nak istinja. Mungkin kita pergi satu tempat tu ayam tak ada, so jangan panik, ambil je tisu, lap 3 kali, selesai. Boleh tak? Okey.
Kena ulang banyak-banyak berkali-kali supaya faham. Okey, insya-Allah. Okey, meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi Muhammad SAW bahawa baginda SAW bersabda, ayat ini diturunkan kepada penduduk Quba, iaitu firman Allah yang bermaksud di dalamnya ada orang yang ingin membersihkan diri dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Baginda SAW menambah, mereka itu beristinja dengan menggunakan air, lalu diturunkan kepada mereka ayat ini. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Imam Muslim telah meriwayatkan daripada Salman radhiyallahu anhu daripada Rasulullah SAW bahawa baginda bersabda, janganlah seorang kamu istinja kurang daripada 3 biji batu. Kalau nak istinja dengan batu syarat 3. Kalau nak istinja dengan tisu syaratnya 3. Yang tu je ingat. Jangan selai, tak boleh. Jangan batu satu, tak boleh. Dia mesti 3. Tu okey. Jangan bawa tisu satu. Lepas tu dia kata dia lap bersih dah sekali. Memang lap bersih sekali. Tapi syarat dia wajib 3 kali. Tak memadai. Dia lap sekali bersih dah. Kali kedua kalau lap pun tak ada apa dah. Pun wajib lap kali kedua dan kali ketiga. Faham tak? Jadi tisu bukan selai. Kena 3 lai. Tapi kalau 3 lai tu pun tak bersih, tambah lagi sekali lagi. Tambah sekali lagi okey dah memadai. Tapi kalau dah dapat pahala sunnah, tambah satu lagi. Lepas tu lepas ni kalau orang main jual tisu, hampa beli tisu. Kalau makan di Kuala Lumpur no, di KL no, makan saat dia main jual tisu, makan saat dia main jual tisu. Tak apalah, dia tak minta duit, dia jual tisu, beli je lah. Kan? Faham Ustazah ya? Faham Ustazah, Alhamdulillah. Okey, ingat yang tu je, bukan selai yang mesti 3 ya. Al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, dan sesiapa yang menyapu menggunakan batu-batu kecil, maka hendaklah ia diganjilkan bilangannya. Hendaklah diganjil. Tak mau ganjil genap pun tak apa, tapi ganjil lebih utama. Dia dah. Saya tak mau laju-laju sangat, saya takut nanti ada yang tak faham. Jadi kita kena slow-slow juga ya. Okey. Benda-benda yang tidak boleh digunakan untuk istinja. Yang ni kita akan ambil tahu juga. Adakah semua benda kesat boleh digunakan untuk istinja? Sebab kita kata batu ataupun benda kesat. Jadi adakah benda-benda kesat semua boleh dibuat istinja? Sekarang kita tengok ya. Tidak sah istinja dengan batu benda-benda najis atau yang terkena najis, kerana boleh jadi ia menambahkan lagi kesan najis yang sepatutnya dikurangkan. Mungkin tisu tak sah guna tadi tu, dia pun balik dalam beg dia. Lepas tu dia masuk lagi sekali bilik air, dia nak tahu tak ada tempat bilik air, tak ada tisu, tak ada tempat tu sampah, dia pun balik dalam beg dia. Lepas tu sekali dia kencing pula, dia pergi nak guna tu balik, tak boleh dah. Tisu mesti kena bersih. Tak boleh kesan yang dah ada guna tadi. Batu pun dah lap tadi, tak boleh dah. Tak boleh dah. Dia kena guna batu lain pula. Benda yang dah najis tak boleh. Contohnya itulah najis tadilah. Jadi apa ni, atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ghaid fa amarani an atiyahu bi thalathatin ahjarin فوجدته حجرين والتمست ثالثا فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة waqala hadha ri'sun. Nabi SAW telah datang ke tempat khutbah hajat dan menyuruh aku bawa 3 biji batu. Aku hanya dapati 2 biji batu saja. Tak jumpa kali yang 3 tu. Yang ketiga tu tak jumpa. Aku cari ketiga tak ada. Kemudian aku ambil tag binatang yang dan dibawa kepadanya. Mungkin dah kering lah. Tag unta ke, tag lembu ke yang kering dah. Kemudian baginda pun mengambil tag binatang. Kemudian aku mengambil tag binatang dan bawa kepadanya. Lalu baginda ambil 2 biji batu dan buang lagi najis itu, dan buang tahi itu. Nabi kata yang ni najis. Tak boleh guna yang najis, walaupun kering. So ada syarat juga. Benda kesat tapi yang suci. Yang najis tak boleh. Haram istinja dengan makanan yang dimakan oleh anak Adam seperti roti.
Okay, roti dah expired ke apa ke? Tak boleh. Daripada nak buang, dia kata tak apalah. Tak boleh. Tak boleh. Walaupun roti tu dah berulat pun tak boleh. Dia dah ada nak kulat-kulat dah sikit, tak boleh. Tak gamak lah kita nak buat ya. Dia kata roti bukan saya yang kata. Saya pun tak gamak dah sebut. Dan juga dimakan oleh jin seperti tulang. Tulang pun makanan, tapi makanan jin. Tak boleh juga. Apa saja makanan anak Adam ataupun makanan jin tak boleh. Imam Muslim telah meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu daripada Rasulullah SAW bahawa baginda bersabda, telah datang kepadaku jin memanggil, lalu aku pergi bersamanya dan aku membacakan Al-Quran kepada mereka. Ibnu Mas'ud menceritakan lagi, dan mereka itu pun meminta bekalan. Minta bekalan. Bukan pasal lembut ya, roti bersifat lembut tak boleh, bukan sebab roti bersifat lembut, tapi roti itu makanan. Kak Sabariah Ede apa tu, nama TikTok memang macam tu lah, kita tak boleh nak sebut. Roti bersifat lembut bukan. Kalau roti lembut lagilah tak gamak. Roti kering pun tak gamak. Orang ambil lepak dah pun tak boleh, sebab dia makanan. Bukan sebab dia suci ya, sebab dia makanan. Jadi baginda pun mau minta jin tadi minta bakalan. Lalu baginda Rasulullah SAW bersabda, bagi kamu semua tulang yang disebut nama Allah. Jin kata mana makanan dia, apa makanan depa, sebab depa ni minta Nabi baca Quran. Nabi baca Quran makna dia apa? Jin Islam. Jadi Nabi kata semua tulang sebut nama Allah tu makanan apa lah. Sebab tu bila kita makan ayam ada tulang, makan ikan ada tulang. Jadi bila kita baca bismillah, baca doa makan, tulang dan ayam dan yang ikan tadi tu habuan makanan jin Islam. Dia tak akan boleh makan oleh jin kafir. Jin kafir hanya makan sisa yang tak baca bismillah. Jadi kita, sebab tu dia pesan, kalau kita ni makan, ingat semua saudara kita, iaitu jin Islam. Jadi kita baca bismillah, makanan tu jadi makanan saudara kita, iaitu jin Islam. Dia saudara sebab dia Islam lah. Okey, kemudian ia berada di tangan-tangan kamu dalam keadaan daging yang banyak. Yang dekat tangan kita daging yang banyak, dan juga tapi dapat kat depa yang tulang. Yang isi tu kita makan, tak tahu hampa popok tulang habis. Apa terpopok tulang habis-habis, kesian kawan tu pun nak makan. Bagilah dia makan. Dia kali nak tinggal sama, kau pun nak makan. Apa gigit habis-habis. Jangan tinggal sama. Popok lah tulang lembut, tulang keras boleh nak lepak. Tak boleh nak popok juga. Tu yang apa nama, gearbox. Gearbox tu. Makanlah isi tu, hak tulang tu tinggal kat depa lah. Tulang ikan sedap apa? Saya pun gigit. Kan? Kepala tu sedap tu. Kepala tu sedap tu. Okey. Dan juga tahi-tahi binatang menjadi makanan binatang-binatang jin. Tahi binatang kita jadi makanan pada binatang, kepada jin-jin. Jin-jin pun ada binatang juga. Mereka pun ada binatang peliharaan juga. Makanan tu pada tahi binatang-binatang hak manusia ni. Sebab tu nak kata jin dengan manusia siapa lebih mulia? Manusia. Tapi yang jadinya masalahnya manusia bila ada masalah ke ada apa, dia pergi minta dekat jin. Tak tahu ada lalu dah antum pasal perubatan hak kanser tu. Dia pun duk lalu viral lah ni. Berubat dekat pulau apa? Pulau Bangkok ke pulau apa? Yang satu pakcik tu dia berubat. Cara lepas dia berubat tu, kanser tu, putih ubat tu dengan bawa pisang, satu ikat dengan baju dalam 10 helai. 10 helai baju dalam, baju dalam orang sakit tu. Hak baru. Pisang satu ikat. Sebelum nak bagi dekat, dia kata pisang tu abang kenduri, dia kata. Dia baca dulu. Dia baca jampi. Dia suruh hak sakit tu ambil sebiji, orang tu ambil sebiji, 2 biji. Lepas 2 biji tu baru hak lain tu orang hak main tu dia bagi makan. Baju dalam dia lepas dia baca, orang tu kena balik makan. Bukan. Takut juga pasal apa?
Takut juga. Pasal apa yang nak kena baca dulu bagi orang tu pakai? Sebab apa? Takut sama naik gym pakai pula lah. Boleh ke sakit kanser tak berubat di hospital? Tidak kan? Sakit yang boleh menjampi saja boleh baik. Lepas tu ramailah yang komen tu tanya di mana semua orang sakit. Bila sakit dia akan berharap tau. Tak mana saya kanser tahap 4 ni boleh ke? Orang tu jawab boleh. Sebab kami pun tahap 4 juga mai berubat baik. Takut tak kekal lah. Takut ada sebab dia punya bayaran RM30 saja. Siapa yang tak mau sakit berat bayar 30? Saya tak mau tuduh, tapi pelik lah cara perubatan. So ada putih ubat. Dia ada putih ubat, dia mesti kena main putih ubat. Kalau tak putih ubat tak boleh, kena main putih ubat. Ramai kita ni saya risau sekali, ramai orang yang ketanusan ilmu akidah. Jadi benda-benda pelik macam ni kita ramai bila orang sakit kanser tu berubat dekat ayam, pindahkan kanser tu pada ayam, pindahkan kanser pada kambing. Jangan buat benda-benda khurafat, jangan buat benda-benda yang merosakkan akidah. Nak ubat kampung rupanya ramai orang komen sebab ramai orang sakit. Tolonglah benda-benda macam ni cari. Kalau dia baca apa dia baca, yang penting apa yang dia baca tu kena dengar tak. Kan saya kata bagi tahu dulu petunjuk macam mana cara kita nak tahu yang perubatan tu bukan perubatan Islam, yang syariat. Pertamanya kalau dia baca kita tak dengar dia baca apa. Pakcik boleh bagi tahu tak pakcik baca surah apa? Kena tanya. Balik. Tak payah nak ramai lagi nak berubat. Kami balik. Menyemuk nak tanya pula aku nak baca surah apa. Dia susap. Pasal apa pisang? Pasal kena pisti pisang. Sebab tak tenok pisang. Jadi kalau saya risau juga lah cara perubatan macam tu. Sebab dia ada putih ubat. Pisang warna kuning. Pasal kuning tu kan. Risau juga pasal dia tak boleh warna kuning. Berubat kalau dia minta benda kuning bahaya. Baju dalam memang saiz orang pakai. Warna apa tak kisah. Saiz yang orang tu pakai tak saya 10 helai. Kan 10 helai kan? Tak tahu, takut pasal dia dah baca-baca dia risau. Sebab jin ni dia share dengan kita. Apa-apa pun dia share. Dia kadang-kadang dia akan mengaburi mata kita nampak macam sihat tau. Nampak macam sihat. Okey, jadi apa ni saya tak ada tengok komen-komen ni. Ada tengok tak yang tu? Susah. Jadi tapi hati-hatilah. Buatlah perubatan yang secara jelas. Nak baca doa tak ada masalah. Kan saya kata okey, Kak Kia atau siapa-siapa lah yang sakit kan, guna nama Allah ya Dar. Yang Dar tu maksud dia yang mengangkat. Ingat saya bagi tahu dulu. Orang tu kena adik saya lah sebenarnya. Adik saya dia kena sopok. Dia cikgu. Jadi dia kena sopok dekat muka dia. Tiba-tiba kena sopok. Putih lah sopok kan, biru kot. Okey. Lepas tu kan bila dia kena sopok kat tu dia gelak. Bila dia kena sopok, teriak dah, muda lagi kan. Bila benda sopok ni bukan senang baik kan. Lepas tu kan dia duduk nangis tiap malam. Lepas tu kan kuih lama duduk naik. Duduk naik lagi. Pasal benda tu dia macam dia tak cerita kat kami, dia tak cerita kat siapa. Kira dia meribak sopok tu. Lepas tu dia pun api dekat pakar kulit. Dia pergi kat pakar kulit kata memang tak baik. Sopok ni memang payah nak baik. Cerita dia, saya boleh bagi ubat kata. Tapi ubat ni bila pakai tu merah lah dia kata. Dia merah kulit tu. Lepas tu kan tak baik, duk naik lagi. Tapi doktor tu kata kat dia, doktor tu kan doktor Islam lah. Dia kata bukan doktor Islam ya. Dia kata you punya penyakit kulit ni memang tak akan baik dia kata. You boleh lah bagi lambat sikit lah dia beribak, tapi memang tak akan baik. Tu saya kata bila kita berhajat sangat kepada Allah, Allah bagi. Dia menangis tiap malam, saya tak tahu cerita. Dah baik baru dia cerita. Dia menangis tiap malam, dia ingat ada satu buku tu, saya ada bagi dekat dia buku Asma Husna.
Jadi Allah nak izin, dia buka. Dia buka, dia jumpa macam-macam lah nama-nama Allah kan. Semalam kita dah kata cari satu nama Allah yang sesuai. Rupanya Yadhur ni nama Allah yang mengangkat mudarat ni adalah nama Allah kita boleh panggil ketika kita ada penyakit yang sangat berat. Yang sangat berat, dia memang tak ada harapan dah ni nak sembuh ni. Maka lepas semayang saya tak ingat jumlah dia, saya tak ingat. Bolehlah saya tanya dia lagi sekali. Kalau tak silap saya lah, dalam 200 ke, dia ganjil-ganjil lah, sama ada 251 ke 151 ke 1000 kata saya 1051 ke 1000 berapa ke saya tak ingat dah. Tapi ganjil saya boleh tanya dia lagi sekali. Tapi tak apalah, bilangan tuan tu buatlah 1000 pun, tapi bagi lebih bagi ganjil. Tiap-tiap kali lepas semayang, masa tu dah meribuk dah tau, saya tak tahu pun cerita dia sebab dia tak balik kampung. Dia lepas semayang, dia kata 1000 tu tak rasa sebab kita nak hilang. Dia pergi balik kat doktor tu, dia tunjuk, dia kata saya punya ni hilang. Doktor tu terperanjat, dia kata you buat apa? Sebab dia pakar kulit, dia kata tak akan hilang. You buat apa? Dia cuma kata, ni siapa duduk call ni? Ni saya tahu dah, kalau dia call, dia tanya soalan panjang. Saya tahu dah makcik ni, kalau dia tanya soalan, saya tak boleh letak telefon. Memang saya tak akan kat, saya tahu dah. Memang saya tak nak jawab. Saya tolong jangan buat telefon saya. Tanya-tanya soalan, saya tak dah ni. Balik lagi kan, saya makan-makan, saya terus saya nak siap pergi mengajar pula kau. Pukul 8.35, saya tak dah. Memang saya tak dah. Habis 8.35, direct terus pukul 11. Apa jangan bagi ayat-ayat apa pun tak ada. Saya cari botol pula lepas ni. Kesian kau saya suruh botol benar. Ni saya nak pesan. Apa dia tu kak? Tak habis lagi. Oh nak dengar cerita ni? Ha. Oh ya. Siapa dia? Oh dia baca yang tu juga. Ha. Mungkin saya punya cerita ke? Bukan dia? Okey, tak apa, saya cerita pergi ambil dulu nak. Dia kata Yadhur tu hilang. Lepas tu kan ada seorang tu kena macam dia juga. Dia bagi tahu. Dia kata dia tak jumpa, dia telefon je. Hang bukan kena sopok ke kat muka? Dia banyak lagi. Dia ada banyak lagi lah muka-muka badan-badan semua. Dia kata kena. Aku hilang dah tau. Hang buat apa? Aku baca Yadhur. Baca aja boleh baik. Aku tak percaya dia tau. Dia tak percaya. Nampak? Antum kan, pilihan antum sendiri tau. Kalau antum beriman dengan nama-nama Allah, Allah yang bagi sembuh. Allah yang bagi sembuh. Lepas mayang baca Yadhur. Antum tengok kalau saya baru ni saya tengok video orang jatuh kapal terbang. Ada siapa ada duk maki orang kalau jatuh kapal terbang? Dia sebut apa? Ya. Dia tahu dah ni nak terempas, dia akan sebut apa? Dia sebut Allah macam kita sebutkan, dia sebut lebih dahsyat lagi. Cuba antum pun sama, naik kapal terbang, dia kata memang dah beroyang juga. Dia pun akan bagi announcement juga, kata kita memang tak ada harapan dah semua. Dia memang akan panggil Allah sungguh. Sebab tu bila orang jatuh kapal terbang ke apa kan, kematian dia pun kematian yang baik tu. Sebab dia mati dia sebut nama Allah. Kita tak tahu. Yakin dia pada Allah apabila dia sudah tidak merasa dirinya mampu. Kita tak, masih lagi tak berapa yakin sebab kita masih ada kita masih ada rasa mampu. Kita masih ada harapan rasa aku mampu. Cuba kita dah tak ada harapan. Kapal terbang duk ke jatuh ni. Tak ada harapan kan? Maknanya panggilan kita kepada Allah tu memang total penuh 100%. Jadi habis, tak ada apa dah. Dia tak ada apa dah. Sebab tu kita kan, masalah sakit kita tak baik sebab apa? Belum lagi 100%. Wallahualam. Cukup dekat tu saja. Dah lewat dah nak? Okey, yang baik tu daripada Allah, lemah dan kurang daripada Ustazah. Kita berhenti tak mana Kak Mina? Kat mana? Kak Roti. Kak Roti dekat ni.
Okey, kita sambung 56. Pasal meloya pula dah. Sat. Antum nak periksa ke? Antum sakit ke? Lepas tu kita pergi Raudhah. Doa mustajab. Sebab kita masuk tu kita rasa kalau aku keluar ni aku tak ada tempat nak doa dah. Tu doa betul-betul ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصواب. بالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Doktor tu cakap apa? Okey, doktor tu cakap apa? Ada sahabat tanya bila kata yang tu anak bila adik saya bagi tahu dia macam terkejut lah. Sebab dia bukan orang Islam, orang Islam tak percaya. Doktor tu kata tapi kadang-kadang orang kafir lagi percaya. Baguslah. You harap you punya Tuhan Tuhan Allah. Okay, jumpa lagi. Guna yang tu je. Kalau sakit guna yang tu. Ya, bor.